Salam sejahtera. Kami merupakan pelajar tahun 1. Kajian antarabangsa dari Universiti Malaysia, Sarawak. Saya bernama Subalashmi Taminarasa. Muhammad Hazil bin Suruji. Saya Shashwin Raj Rajendran. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa, iaitu Information Communication Technology (ICT). Ia terjelma dalam bentuk internet dan aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp serta aplikasi-aplikasi yang lain. Penggunaan ICT dalam negara kita memberi banyak kesan positif dari segi aspek politik, ekonomi, sosial. Walau bagaimanapun, penggunaan ICT juga memberi kesan negatif terhadap negara kita dari segi aspek ekonomi, politik dan sosial juga dalam bentuk scam. Scam. Apakah dimaksudkan dengan scam? Scam merupakan salah satu aktiviti penipuan di internet. Scam juga melibatkan kerugian wang tunai dan biasa masalah ini berlangsung atas urusan aktiviti jual beli di atas talian. Scam ini bertujuan untuk merompak, mencuri, menipu serta merampas sesuatu dari mangsa. Jadi, marilah kita sama-sama saksikan cara membendung masalah scam serta kesan scam terhadap negara kita. Pada hari ini, saya akan menerangkan langkah menangani jenayah cyber, iaitu scammer. Langkah yang pertama ialah memberi kesedaran melalui kempen dan iklan. Langkah pertama untuk menangani jenayah cyber adalah dengan memberikan kesedaran kepada masyarakat akan ancaman sebenar jenayah cyber yang boleh memudaratkan kehidupan mangsa. Kempen melalui iklan di media cetak maupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat, terutamanya yang mempunyai pengetahuan cetek akan penggunaan teknologi pada hari ini. Pelbagai taktik yang licik digunakan oleh penjenayah cyber untuk memerangkap mangsa. Oleh itu, pengasimilasi dalam iklan dan kempen yang dijalankan adalah perlu supaya masyarakat betul-betul memahami dan mengambil serius akan langkah keselamatan apabila menggunakan aplikasi-aplikasi di telefon pintar masing-masing. Masyarakat juga perlu bersikap intelijensia dan madani dalam menggunakan aplikasi teknologi hari ini dan peka akan taktik-taktik baru yang digunakan oleh penjenayah cyber. Setiap input atau masalah yang berkaitan dengan jenayah cyber hendaklah dikongsikan agar ia menjadi rujukan kepada golongan yang pakar dalam memastikan perkara yang telah berlaku tidak berulang serta mengenal pasti potensi ancaman keselamatan cyber. Langkah yang kedua ialah mengkaji dan mewujudkan undang-undang cyber. Pihak berkuasa seharusnya mengkaji dan memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang jenayah cyber ini berlaku dalam negara kita. Isu keselamatan cyber semakin menjadi topik tumpuan dalam konfederasi, malah perbincangan antara masyarakat dalam media sosial. Maka, pihak kerajaan seharusnya mengumpulkan pakar-pakar teknologi dalam memanifestasikan fikiran agar sebuah rangka undang-undang dapat diwujudkan dalam mencegah jenayah cyber. Ahli masyarakat pula harus melakukan laporan kepada pihak yang berkenaan sekiranya terbabit atau melihat sebarang kegiatan yang meragukan dan melibatkan jenayah cyber agar penjenayah tersebut boleh didakwa atau dikenakan tindakan yang tegas. Tambahan pula, laman-laman sesawang, kerajaan menghadapi ancaman yang besar daripada perlakuan jenayah cyber ini. Dan pihak kerajaan seharusnya sedar dan menjadi organisasi utama yang membina laman sesawang atau aplikasi teknologi yang selamat untuk digunakan dan bebas daripada risiko jenayah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, iaitu MCMC, yang ditubuhkan pada tahun 1998 perlu diperkasakan agar keselamatan cyber dalam negara dapat dijamin, sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam negara dan menarik pelabur asing yang berasa selamat untuk menggunakan infrastruktur yang berteknologi tinggi yang kita tawarkan. Saya akan menerangkan tentang kesan penipuan dalam talian terhadap ekonomi. Yang pertama, penipuan dalam talian akan mengancam integriti bank negara. Bagaimana? Kes-kes penipuan dalam talian ini meningkat dengan adanya kemudahan teknologi maklumat.
Namun, penggunaan ICT memainkan peranan yang penting dalam hidup seseorang mahupun negara. Penipuan dalam talian boleh mencuri sejumlah wang yang akan menjejaskan integriti bank negara. Bank negara Malaysia ditubuhkan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Jika kes-kes penipuan dalam talian ini mengancam bank negara, ini akan memberikan imej yang negatif pada masa hadapan. Jika integriti bank negara terjejas, pada pandangan dunia, Malaysia akan dikelaskan sebagai sebuah negara yang tidak selamat untuk buat pelaburan. Kita memerlukan pelaburan dari luar negara untuk maju ke status negara yang maju. Sebagai contoh, Macau Scam merupakan sebuah kes penipuan dalam talian yang terkenal dan telah mencuri wang dari bak rakyat ke ahli politik. Jika kes-kes sebegini meningkat, ini akan menjejaskan imej sesebuah negara. Oleh itu, akta-akta untuk membendung penipuan dalam talian ini perlu dilaksanakan dan diperkasakan supaya kes-kes ini tidak berlaku lagi. Sekian, terima kasih.